Tentulah hak pijak tu kotor, adat ni tak kena mengapa. Tapi dah agama suruh, Islam fiqh kata apa? Masuk, basuh kuat, sapu kuat. Mana kita tak sampai nak fikir. Ambil yang sembahyang je lah, puan angkat takbir kentut. Kan? Pergi ambil yang sembahyang pula, basuh muka dengan niat tangan, kaki, basuh kaki, basuh mana? Awak tak basuh tempat kentut tu. Tempat kentut tak basuh pun. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki pula. Tak ada kaitan. Tak ada. Benda-benda kita, akal kita, wa khuliqal insanu dha'ifan. Dicipta manusia ini dalam serba kedhaifan, serba lemah. Akal kita cerdik tak mana pun, dia ada had batasan. Ada benda kita boleh ukur dengan akal, ada benda kita tak sampai. Tapi bila diukur dengan keimanan kita kepada Allah, kita akan terima. Sebab apa? Sebab Allah Maha Berkuasa. Dan dalilnya jelas dibuktikan dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Minal Masjidil Haram, perjalanan daripada Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa. Al-Aqsa makna hujung. Hujung makna apa? Paling jauh. Tanah suci umat Islam, di antara tempat ibadah suci umat Islam, 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjid Nabi, dan yang ketiganya apa dia? Masjidil Aqsa. Nak banding dari segi kedudukan ni, Masjidil Aqsa dialah paling hujung, paling jauh. Dan kata ulama, lam yakun adzaka masjidan, pada waktu itu dia bukan masjid lagi, kana ma'badan, dia merupakan rumah ibadah. Tapi Allah sebut dalam Quran ilal Masjidil Aqsa. Allah guna kalimah masjid pasal apa? Li'annahu sayakunu masjidan, karena dia pasti akan menjadi masjid pada suatu ketika nanti. Kemudian barakna haula, yang kami berkati sekelilingnya, bumi Palestin, bumi Syam, sekitar bumi Syam, Syria dan sebagainya, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena disitulah lahirnya para anbiya, dan disitulah menjadi tempat turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada hamba kami Muhammad tanda-tanda ayat-ayat kebesaran kami. Rupa-rupanya menunjukkan kepada Nabi SAW tentang kekuasaan Allah, ciptaan Allah yang jauh lebih hebat daripada apa yang kita tengok di atas muka bumi ini. Diperlihatkan syurga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan Jibril alaihissalam kepada Nabi dalam rupa bentuk asalnya. Nabi kata, aku tengok Jibril dalam rupa bentuk asal 2 kali. Sekali bila waktu Nabi mula-mula menerima wahyu, Nabi keluar daripada gua, Nabi nampak Jibril alaihissalam dalam rupa bentuk yang asal. Kali kedua bila? Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, diperlihatkan kepada Nabi rupa bentuk Jibril dalam keadaan asal. Lain daripada itu bila Jibril mari bawa wahyu, dia menyerupai orang laki-laki dan sebagainya. Bagaimana yang kita baca dalam hadis-hadis, datang seorang laki-laki yang datang daripada luar. Sayyidina Umar kata, kami tak kenal dia. Mari duduk depan Nabi, belaga lutut dengan Nabi, tanya Nabi apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan dan sebagainya. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada Nabi rupa bentuk asal Jibril. Macam mana Nabi cerita beratus sayap, sebelah sayap banyak jauh besar ataupun hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperlihatkan kepada Nabi berbagai-bagai peristiwa dalam perjalanan, lalu di satu kawasan yang harum bau, yang cukup harum baunya. Nabi tanya kepada Jibril alaihissalam, apakah nama tempat ini? Tempat ini tempat apa Jibril? Wangi sangat. Jibril kata, inilah kubur Masyitah. Masyitah makna tukang sikat rambut perempuan. Pada anak angkat Fir'aun yang mati dibunuh oleh Fir'aun sekeluarga kerana mempertahankan keimanan mereka. Tengah duk sikat rambut, sikat jatuh, keluar daripada mulut dia Bismillah, dengan nama Allah. Anak perempuan, kan kata anak angkat perempuan Fir'aun, anak dia. Sebab Fir'aun dengan Asia ni tak ada anak. Tanya kepada Masyitah, kamu ada Tuhan lain kah selain daripada ayahku? Masyitah kata apa? Ada. Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan ayah aku, Tuhan ayah kamu. Budak perempuan tu kata, aku nak report ke ayahku, kepada Fir'aun. Masyitah kata, Fir apa? Bila Fir apa? Tangkap. Bila tangkap, dia, suami dia dan 2 orang anak dia.
Satu kecil, satu besar. Paksa suruh mengaku Firaun sebagai Tuhan sampai sudah dia tak mengaku. Mempertahankan keimanan mereka. Sediakan kawah yang panas, lempak suami masuk, lempak anak absar masuk, mati syahid. Bila sampai giliran anak yang kecil nak dilemparkan ke dalam kawah panas, terdetik dalam hati dia nak mengaku Firaun sebagai Tuhan. Pasal apa? Pasal sayang ke anak. Sayang ke anak ni, sanggup berkorban. Nak mengaku Firaun sebagai Tuhan. Pasal apa? Tak gamak tengok anak kecil yang masih dalam dakapan dia dibunuh ataupun dilemparkan ke dalam kawah panas. Ketika itulah Allah mengizinkan budak ni berkata-kata, mak, jangan sekali-kali berpaling ataupun undur. Seksa di dunia sah saja, tapi seksa di akhirat kekal selama-lamanya. Teruskanlah, sesungguhnya kita berada di atas jalan yang benar. Sebelum dilempar ke dalam kawah, Masyidah minta kepada Firaun, tolong kebumikan kami sekali dalam satu kubur. Firaun terima permintaan dia. Maka malam peristiwa Isra dan Mi'raj, Jibril bawa Nabi melintasi ataupun melalui kubur Masyidah yang harum semerbak baunya. Kita baca dalam cerita ramai anak-anak kecil, budak-budak yang diizinkan oleh Allah berkata-kata waktu dia dalam buaian. Nabi Allah Isa alaihissalam bila Maryam lahirkan dia, bawa balik dia ke perkampungan dia, ke dalam masyarakat dia, orang tuduh Maryam ni buat benda tak elok. Pasal Maryam ni orang baik, nikah apa benda, tiba-tiba bawa balik baby, bawa balik anak kecil. Orang kata macam-macam ke dia. Maryam tak kata apa, dia tunjuk kat Nabi Isa yang pada waktu itu masih kecil, merah lagi. Kaum dia kata apa? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wahai Maryam, kami nak cakap macam mana dengan budak kecil ni yang suruh kami tanya dia? Macam mana kami nak tanya dia? Dia masih budak kecil. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan Nabi Isa berkata-kata, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Nabi Isa kata apa? Inni abdullah, aku hamba Allah, atani al-kitab, Allah beri al-kitab kepada aku, wa ja'alani nabiyyan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melantik aku untuk menjadi nabi kepada kamu. Kemudian kita baca kisah bagaimana syahid, saksi dalam kes Nabi Allah Yusuf alaihissalam berambat dengan Zulaikha. Pasal Zulaikha tak tahan, cantik comel sangat Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ajak Nabi Yusuf buat benda tak elok, berambat dalam rumah. Nabi Yusuf duduk depan, Zulaikha duduk belakang, kunci habis pintu. Hampir-hampir dia dapat tangkap Nabi Yusuf, cekak baju, koyak. Last kali Nabi Yusuf boleh buka pintu, buka pintu, nampak suami Zulaikha duduk ada depan pintu, Al-Aziz, menteri pada waktu itu. Bila suami dia masuk, Zulaikha dandan pusing 360 darjah. Dia kata, abang, ni tengok Yusuf ni, kita ambil dia daripada hamba, kita belah dia tak elok. Ni dia nampak benda tak elok kat cik bang. Ni yang kita fitnah orang perempuan ni besar. Kalau orang lelaki-lelaki kata lah betul, ni tengok ni dia nak ngorak bang, dia tak apa nak jadi. Weh kang ni tak apa nak ngorak. Tapi bila orang perempuan, wanita yang buat benda tu, dia menjadi fitnah. Inna kaidakunna azim, fitnah kamu sangat besar. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syahida syahidun min ahliha, ada saksi dalam peristiwa itu. Setengah riwayat kata apa? Budak yang masih kecil duduk dalam buaian. Dia kata kepada suami dia, Al-Aziz, tengok baju Yusuf koyak belah mana. Kalau koyak belah depan, Yusuf menipu, Zulaikha benar. Tapi kalau koyak belah belakang, Yusuf benar, Zulaikha berbohong. Bila tengok koyak belah belakang sungguh, makna apa? Maknanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam benar dan Zulaikha berbohong. Tapi bubuh juga Nabi Yusuf dalam penjara. Pasal apa? Pasal nak tutup fitnah ni, pasal dia orang kena mahan dan sebagainya. Itu dicerita dalam tafsir buka dalam surah Yusuf, ada diceritakan kepada kita. Lagi budak-budak boleh cakap siapa dia? Saksi kepada kes Juraij. Kes Juraij, satu kes yang menarik. Juraij ni seorang manusia yang taat beribadat kepada Allah. Dia ada seorang ibu, seorang mak. Mak dia tua lah. Dia ada satu tempat khas untuk dia buat ibadat. Jadi
Kerja dia ni beribadah kepada Allah. Ada satu lah dia buat rumah. Kemudian satu hari mak dia ni ada hajat dengan dia, mari nak jumpa dengan dia. Mari nak jumpa dengan dia, mak dia panggil Juraij, 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 Jim Raya, Jim Juraij, Juraij. Juraij tengah sembahyang, tengah ibadah, solat. Solat dalam bagaimana dalam syariat dia pula. Dalam hati Juraij dia dengar suara mak dia. Dia kata apa? Adakah aku nak jawab sahutan panggilan mak aku ataupun aku nak teruskan sembahyang? Maka dia teruskan sembahyang. Bila terus sembahyang, mak dia balik dalam keadaan perasaan kecil hati lah. Mari nak jumpa anak. Anak tak jawab panggilan. Tak apa nak jalan lah orang tua tu balik. Esok mari pula. Mari hari yang kedua, panggil Juraij, berlaku benda yang sama. Juraij tengah sembahyang, dengar suara mak dia. Dia berasa nak jawab, tapi dia teruskan sembahyang. Sebelum balik, mak dia angkat tangan. Ya Allah, kerana kecewa, kecil hati sangat dengan anak ni. Ni jaga tuan-tuan, doa ibu kepada anak-anak ni, Allah terima. Kita ayah mak ni, jangan duk kata anak ni bodoh lah, bangang lah, mangkuk lah dan sebagainya. Jadi mangkuk semua. Orang tu kata muasin mulut mak ayah ni. Sebelum daripada dia balik, dia angkat tangan, Ya Allah, jangan engkau matikan anak aku Juraij, melainkan setelah engkau fitnahkan dia dengan fitnah perempuan. Juraij dengar mak dia doa, dia tak sedar hati. Saya tahu doa mak ni bisa. Buka pintu, mak dia tak ada. Tak berapa lama tuan-tuan, seorang pelacur yang cuba nak menggoda Juraij. Dia nak pergi ke tempat Juraij tapi tak sampai. Akhirnya berjumpa dengan pengembala kambing. Bila berjumpa dengan pengembala kambing, berzina dua tu. Berzina, mengandung. Bila mengandung, lahir anak. Bila lahir anak, orang tanya, ni anak siapa? Pelacur tu kata, ni anak aku berzina dengan Juraij. Orang kampung kata, oh kami duk sangka Tok Lebay. Kami duk sangka Tok Lebay, Tok Haji. Rupa-rupanya buat benda tak elok. Kumpul orang kampung semua, dalam Bahrul Mazid pada dicerita kisah. Kumpul orang kampung semua, bawa kapak, bawa barang-barang, dikatok rumah tempat Juraij beribadah. Juraij tengah sembahyang. Keluar mari dengan budak-budak tu ada sekali. Orang kampung kata, oi Juraij, kamu buat benda tak elok sehingga melahirkan anak berzina dengan pelacur ni. Juraij tanya. Juraij kata apa? Tunggu saat bagi aku sembahyang 2 rakaat. Dia masuk dalam rumah, dia sembahyang. Kemudian dia keluar, dia pegang kepala budak tu, dia tanya, wahai budak, siapa ayah kamu? Budak cik hidup merah lagi. Siapa ayah kamu? Budak tu kata apa? Ayahku adalah si pengembala kambing. Maka terlepaslah Juraij daripada fitnah yang dilemparkan kepada dia. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pun, Nabi lalu di kawasan Kubur Masyidah, yang mana anak cik Allah beri keizinan untuk dia bercakap, mempertahankan akidah dan minta mak dia supaya apa? Jangan takut kepada siksaan dunia, karena siksa akhirat itu lebih dahsyat dan lebih teruk. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, nak cerita bab Isra Mi'raj ni 3 hari 3 malam pun tak habis. Tapi kita nak ambil kemuncak dalam peristiwa ni apa dia? Adalah kefarduan sembahyang salat 5 waktu. Duk cerita dengar ceramah Isra Mi'raj ni tiap-tiap tahun dah. Mayang duk tinggal itu. La ilaha illallah. Mayang duk tinggal situ. Duk lewat kadang-kadang qadha. Kita tengok bagaimana besarnya sembahyang sehingga Allah jemput Nabi naik terima direct dengan Allah. Tidak melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Puasa, Jibril bawa turun wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah haji wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijal. Semua turun. Dan juga ibadah zakat, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim